Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pesyarah kami Ustaz Muhammad Nasrul Azim bin Ruslam. Saya Muhammad Kashfullah bin Zainatul Azman. Nombor matrik di 19312448. Kawan saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Asri di 21113243 dan seterusnya Nur Fitri Khalila Wafa binti Abdullah di 21113685. Kami akan membentangkan yang bertajuk aplikasi konsep tabayun mengikut pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengenalan tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun ini sebenarnya diambil daripada bahasa Arab. Ia merupakan fi'il amal. Fi'il amal ini adalah fi'il suhan untuk jamak. Dari kata kerjanya at-tabayyana. Maksudnya at-tabayyun. Ia mempunyai tiga pengertian yang berdekatan seperti berikut. Yang pertama, menjelaskan. Tabayun ini menjelaskan sesuatu masalah hingga terbukti perkara yang sebenarnya. Yang kedua, mempertegas hakikat sesuatu. Dan yang ketiga, tidak tergesa-gesa dan berhati-hati terhadap sesuatu. Dengan kata lainnya, tabayun ini merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud mensabitkan dan menyemak asas kebenarannya. Berita atau sebarang maklumat yang diterima seharusnya diteliti dan dipastikan terlebih dahulu akan kebenarannya dan ketepatan informasi bagi mengelakkan sebarang agenda ataupun perkara yang tidak diingini berlaku seperti fitnah, menipu, memburukkan seseorang ataupun mengaibkan, yakni menjatuhkan maruah seseorang yang lain berlandaskan hawa nafsu dan sifat kebencian kita. Perintah tabayun ni merupakan perintah yang sangat penting agar kita dapat mengelakkan diri daripada berprasangka. Baik, tabayun ni ada juga di zaman moden, zaman kita ni lah. Zaman dengan penuh kecanggihan teknologi, seperti mana kita boleh berkomunikasi dengan pelbagai perantaraan seperti di dalam TV, telefon bimbit, tablet, komputer, radio dan sebagainya. Dengan adanya internet ni, sesuatu berita ataupun fakta maklumat yang disebarkan tanpa memastikan akan kesahihannya. Yakni yang belum pasti sahih tu dia mudah tersebar dengan secara meluas. Melalui mana? Melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada syariat tabayun. Baik, syariat tabayun ni, syariat ni adalah perkara yang dituntut. Perkara yang dituntut sama ada dituntut untuk meninggalkan, sama ada disuruh untuk melakukan. Itu syariat. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita menyelidik serta mendapat kebenaran berita yang disampaikan seseorang. Ini kerana bagi mengelakkan daripada terjadinya perkara yang tidak diingini bagus seperti tadilah yang saya kata, seperti mengaibkan, menjatuhkan maruah seseorang tu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara ini di dalam Al-Quran, firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, orang yang melakukan dosa lah, orang yang tidak solat ni orang fasik lah, dengan membawa berita, maka periksalah terlebih dahulu dengan teliti agar kalian tidak menuduh sesuatu kaum dengan kebodohan. Lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Yakni apabila datangnya seorang fasik ini, orang yang tidak solat, orang yang suka menipu, suka berjudi ni, dia datang kepada kita, dia membawa satu berita dan kita hendaklah mengkaji ataupun menyelidik berita tersebut betul ke tidak. Supaya apa? Supaya kalian tidak menuduh suatu kaum dengan bodoh. Yakni supaya kita ni tidak cepat menuduh orang lain dengan kejahilan kita, dengan tidak belajar, dengan kita tidak meneliti akan sesuatu tu. Itulah sebab kebodohan ni sama erti dengan kejahilan. Lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Apabila kita tidak meneliti, kita tidak mengkaji dulu, kita tidak mengambil ilmu daripada orang lain tentang akan maklumat itu,
maka kita akan menjadi menyesal. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cakap ni, berfirman ni, kita lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Ini di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Baik, ulama juga ada mengatakan, Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala berkata, ni beliau ni mensyarahkan berdasarkan ayat ni lah, ayat surah Al-Hujurat ayat ke-6 ni. Dia kata apa? Yang dimasukkan dengan at-tabayyun ni adalah memeriksa dengan teliti, dan yang dimasukkan dengan tasabbuq ni adalah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Melihat dengan keilmuan dalam terhadap sesuatu peristiwa dan berita yang datang sampai menjadi jelas dan terang baginya, barulah kita boleh menerimanya. Dia kata, lihatlah dalam kitab Fathul Qadir jilid yang kelima ayat ke-65. Baik. Ulama lain juga berkata, yakni Ibnu Jarir berkata, hendaklah kamu tabayyun dengan makna tangguh seketika. Tabayyun ni kalau kita macam ni, kita dengar berita ni, orang ni bawa berita, maka kita kena relax dulu, jangan cepat menghukum. Relax, kena apa tu, kena keluar ilmu kita, kena sediklah, kena mengkaji dulu maklumat tu atau berita yang sampai kepada kamu sehingga kamu makrifah dan yakin, sehinggalah kita ni betul-betul yakin akan kesahihan berita tu, maka kita jangan sesekali gelojoh untuk menerima, jangan kita cepat menerimanya. Sebabnya ni bahaya, akan menjatuhkan maruah diri kita pula kalau kita ni salah. Lihat di dalam kitab Al-Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Seterusnya saya serah kepada kawan saya, yakni Nur Fitri Khalilah Wafa binti Abdullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Khalilah Wafa. Nombor mitrik saya di 21136685. Saya ingin membicarakan tentang adab menyampaikan berita. Dalam menyampaikan berita, seseorang itu harus bertanggungjawab dalam segala ucapan yang telah disampaikannya. Oleh itu, seharusnya berhati-hati dalam aspek yang dilakukannya. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala memandang berat terhadap perbuatan ini, dan Nabi Muhammad SAW memperingati umatnya berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu berita, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seseorang terkadang berbicara dengan kata-kata yang tidak disangkakan, tidak mengapa, lalu tanpa diduga terjerumus di dalam api neraka yang sedalam-dalamnya sejauh perjalanan 70 tahun. Seterusnya, akibat tidak tabayyun. Tidak tabayyun di dalam sesuatu berita itu boleh menyebabkan terjadinya prasangka yang buruk berlaku di kalangan masyarakat serta keadaan yang kurang tenang. Allah Subhanahu Wa Taala melarang daripada melakukan perbuatan seperti mana firman-Nya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan jangan kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah daripada kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang yang suka memakan daging saudara yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan yang tersebut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi mengasihani. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di mentafsirkan akan di atas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang berprasangka buruk terhadap saudara muslimnya. Dengan sebab berprasangka buruk ini akan menyebabkan berlaku pengumpatan dan mencerca, melakukan perkara yang diharapkan sehingga tertanam di dalam hatinya. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya mengetahui kebenaran suatu berita yang disampaikan. Ia bagi menjaga ikatan persaudaraan sesama muslim, satu perkara yang harus dititik beratkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran,
Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan jangan kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka disebabkan nikmat Islam juga. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi bin Al-Masri, nombor matriks D21113243. Hari ini saya akan memberitahu sedikit sebanyak tentang bagaimana atau kaedah penerimaan berita mengikut konsep dan pedoman tabayun Rasulullah SAW dengan perbezaan antara zaman Rasulullah dengan zaman moden pada zaman ini. Pertama sekali ialah penerimaan berita pada zaman moden. Penerimaan berita pada zaman moden adalah dengan menerima berita daripada pelbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, blog dan lain-lain. Dengan kaedah media sosial pada zaman moden ini akan lebih mempercepatkan proses penerimaan berita dan menyebarkannya. Hukum asal penggunaan media sosial ini ialah harus. Seterusnya kita hendaklah sentiasa memastikan kesahihan sesuatu berita atau cerita yang disampaikan di media sosial untuk kita menerima kepada diri sendiri dan menyebarkannya. Selain itu, pada zaman moden ini juga cerita-cerita dan berita yang diterima di media sosial susah untuk ditapis atau dipastikan kesahihannya, kerana berita yang disampaikan atau cerita adalah tidak bersumberkan sumber-sumber yang berautoriti. Seterusnya ialah menilai dan berfikir supaya tidak wujud perasaan syakwa sangka. Kita hendaklah sentiasa berfikir apabila menerima berita atau cerita akan kesahihannya. Hendaklah kita sentiasa berfikir supaya tidak wujudnya perasaan syakwa sangka ini, kerana akan membolehkan kita sentiasa dalam keadaan bertanya-tanya adakah perkara ini benar ataupun tidak. Seterusnya kita hendaklah sentiasa bersikap tegas dalam menerima berita atau mencari kesahihan sesuatu berita dengan tepat. Selain itu, kita juga adalah mengambil kira setiap aspek dan penghujung di sebalik setiap maklumat yang diterima atau dicari. Selain itu, kita juga adalah menyemak atau bertabayun dengan berita yang diterima dengan berihtiyat segaras dengan panduan isu semasa. Berihtiyat bermaksud kita adalah sentiasa berhati-hati dalam menerima atau mencari kesahihan sesuatu berita atau cerita yang kita terima. Seterusnya ialah tidak berkait dengan aib seseorang, yakni apabila kita menerima satu berita, hendaklah berita itu tidak berkait dengan aib seseorang atau cerita tentang seseorang akan aibnya yang tersebar melalui media sosial. Selain itu, kita juga adalah memastikan berita atau cerita yang bukan dari kalangan orang yang fasik atau tidak berautoriti, yakni kita adalah lebih mengetahui asal usul si penyampai dan ilmunya, yakni yang bermaksud kita hendaklah menerima berita. Kalau kita hendak menerima berita atau cerita tentang sesuatu perkara, hendaklah kita melihat kepada asal usul si penyampai berita dengan ilmunya, dengan keadaan fiziknya, dengan keadaan berita autoritinya yang disampaikan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-36, yakni yang bermaksud dan janganlah engkau
mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'idi menyatakan, janganlah mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Bahkan perkara ini bergantung di atas apa yang dikatakan dan dilakukan. Ini kerana setiap perbuatan serta anggota tubuh itu akan ditanya dan dipertanggungjawabkan sama ada dari segi perbuatan atau percakapan. Dan tujuan penciptaannya ialah bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja untuk agama. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 6, yakni, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum kepada perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Syekh Ali Al-Sabuni dalam tafsirnya menyatakan mengenai surah Al-Hujurat ayat 6 itu tadi, bahawa jika datang kepada kamu seorang lelaki fasik yang mana ia tidak boleh dipercayai dengan kebenaran dan keadilannya dengan apa yang diberitakan, maka hendaklah kamu menyemak dan akan kesahihan beritanya itu. Ini supaya kamu tidak menghukum atau menuduh satu kaum sedangkan kamu jahil tentang hakikat sebenar berita itu. Ketika itu jadilah kamu menyesal tak sudah di atas perbuatan kamu. Selesai sudah bagaimana cara penerimaan berita pada zaman moden. Seterusnya marilah kita melihat bagaimana konsep tabayun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas menerangkan perihal yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ayat Al-Hujurat. Seorang Muslim yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang diutuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memungut harta zakat daripada Bani Mustalik. Kemudian setelah beliau pergi ke kampung Bani Mustalik, beliau melihat penduduk kampung beramai-ramai keluar daripada perkampungan mereka. Al-Walid menyangkakan mereka ini ingin menyerang beliau kerana menganggap permusuhan antara mereka pada zaman dahulu masih ada. Lalu beliau pulang dan bergegas ke Madinah menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan apa yang berlaku. Setelah mendengar berita itu, baginda mengarahkan bala tentera untuk menyerang kampung Bani Mustalik. Baginda melantik Khalid Al-Walid sebagai pemimpin bala tentera. Khalid Al-Walid bertindak menghantar perisik ke kampung tersebut untuk menyiasat apa yang berlaku. Sesampainya di sana, mereka terdengar suara azan dan melihat orang kampung menunaikan solat. Ternyata mereka tidak ingin menyerang sebagaimana yang didakwa oleh Walid bin Uqbah. Lalu Khalid Al-Walid dan bala tentera Islam kembali ke Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara sebenar. Kemudian Allah menurunkan ayat 6 surah Al-Hujurat sebagai teguran dan panduan buat orang beriman dalam menerima khabar berita daripada orang fasik. Kisah ini menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar rombongannya, yakni bala tenteranya, untuk menyerang perkampungan Bani Mustalik tanpa mengetahui kisah benar. Lalu setelah sampai, Khalid Al-Walid menyiasat dengan menghantar seorang perisik untuk menyiasat perkara sebenar. Setelah itu mereka terdengar azan berkumandang dan kemudiannya Bani Mustalik datang bertemu dengan mereka dan untuk membayar zakat. Bani Mustalik tidak menyerang kerana Bani Mustalik hanya keluar daripada perkampungan mereka untuk membayar zakat dan menemui utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Walid bin Uqbah. Lalu Khalid Al-Walid pulang bersama tenteranya dan menceritakan perihal yang sebenar kepada Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Itulah sedikit sebanyak
yang dapat disimpulkan daripada konsep tabayun Rasulullah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, untuk kesimpulannya, dalam aspek globalisasi yang kian berkembang ini, kita dapat simpulkan bahawa dalam konsep penerimaan dan penyebaran sesuatu berita atau cerita itu hendaklah sentiasa diselidik dan dikaji serta diteliti dengan keabsahan dan kesahihan serta kebenaran yang sebenar melalui aspek-aspek ilmu yang terkandung di dalam Islam. Tabayun ini juga perlulah melalui proses-proses yang mengikut syarak supaya dapat meneliti dengan lebih baik tanpa adanya masalah seperti fitnah, menipu, menuduh, mengadu domba dan lain-lain. Hal ini supaya kemaslahatan dalam Islam dapat dijaga dan dibendung daripada sebarang permasalahan yang timbul berkaitan isu-isu yang tidak sahih dan menimbulkan perbalahan antara kaum, bangsa dan juga agama. Kendatipun perkara ini juga seharusnya tidak dilakukan dengan terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu berita. Kita juga hendaklah sentiasa menanamkan sifat sentiasa berprasangka yang baik antara manusia supaya hidup kita ini sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada ahli kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang pertanyaan, soalan boleh diajukan kepada setiap ahli kumpulan. Sekian, terima kasih.